Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan setugas Naila Huda. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan hari yang ketiga kita memasuki perintah ataupun arahan daripada kerajaan ini. Diharapkan anda di luar sana dapatlah melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat di rumah. Macam-macam perkara boleh kita lakukan di rumah. Jangan stres-stres apabila terpaksa duduk di rumah. Yang mana yang terpaksa berjauhan dengan keluarga, yang mana terpaksa berjauh dengan rakan-rakan dan sebagainya, boleh menggunakan telefon pintar. Kita ada Skype dan sebagainya untuk berhubung dengan rakan-rakan yang kita tak dapat jumpa buat sementara waktu ini. Kepada mereka yang berada dalam perkhidmatan pekerjaan yang penting, yang masih perlu bekerja juga, amalkan langkah-langkah penjagaan keselamatan dan juga kesihatan. Dan minta majikan anda untuk laksanakan beberapa perkara seperti pisahkan kepada beberapa shift supaya mass gathering itu tidak berlaku dan mengurangkan risiko kepada jangkitan COVID-19. Untuk hari ini, hari Jumaat, satu perkara yang kita kena laporkan adalah kepada kaum lelaki. Hari ini, Jumaat ini tidak berlangsung sembahyang Jumaat di masjid, cuma kena sembahyang Zuhur di rumah masing-masing. Jadi selain daripada itu, kita ada juga nak kemaskini mengenai statistik COVID-19 di Malaysia. Ini adalah statistik yang perlu anda tahu supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang berjaga-jaga, kerana semalam kita mencatatkan peningkatan kepada 900 kes baru, bukan kes baru, 900 keseluruhan kes, di mana semalam terdapat 110 kes jangkitan yang baru telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana setakat pukul 12.30 hari semalam 110 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan 900 kes, dan berdasarkan KKM terdapat juga 15 kes yang telah pun pulih dan dibenarkan discharge, menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang pulih sebanyak 75 kes. Yep. Dan kebanyakan kes semalam yang baru juga berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling, iaitu sebanyak 63 kes. Namun pada masa sama banyak juga kes yang dilaporkan yang bukan merupakan berpunca daripada kluster tabligh itu, dan tidak ternyata di manakah punca jangkitan tersebut. Dan perinciannya ada di astrawani.com, ada ruangan khas untuk anda lihat statistik terbaru dan juga bagaimana statistik atau graf itu kalau kita lihat meningkat hari demi hari, dan juga mencatatkan bagaimana 20 antara kes yang menerima rawatan di hospital merupakan kes kritikal. Dan ini pula graf yang menyenaraikan dari negeri ke negeri, yang mencatatkan tertinggi di Selangor, diikuti oleh Kuala Lumpur dan Putrajaya, Sabah, Johor, kebanyakannya merupakan kluster jemaah tabligh. Dan ini juga yang kami lakukan semalam, perbandingan antara Malaysia dan Itali, di mana kita harap dapat putuskan rantaian jangkitan itu supaya tidak melihat statistik yang meningkat secara mendadak seperti yang berlaku di Itali. Sebaliknya, kita mahu putuskan rantaian itu secepat mungkin seperti yang berlaku di Korea Selatan dan juga di China. Semalam laporannya bahawa tiada lagi kes baru dicatatkan di Hubei, iaitu dipercayai pusat penularan punca COVID-19 ini. Kini tidak mencatat kes baru, dan di seluruh negara China juga tiada kes baru yang merupakan jangkitan dalam negara. Semuanya merupakan kes jangkitan luar negara. Jadi betul. Tapi bagaimanapun Nailah, di Eropah, di Itali sebenarnya angka kematian di Itali telah pun mengatasi angka kematian yang berlaku di China, iaitu pada hari ini saja Itali melaporkan 427 kematian akibat COVID-19, menjadikan jumlah korban di negara berkenaan 3,405 mangsa, dan angka tersebut melebihi China. Saya kira sebenarnya itu statistik yang lebih terbaru, yang ini baru dikemaskinikan, yang di astrawani.com ini kemaskinikan petang semalam. Kalau kita compare dengan China, jumlah kematian adalah 3,249 orang, kurang 156 daripada Itali. Dan nampaknya ramai menyatakan bahawa sebenarnya apa yang terjadi di Itali apabila berlaku perintah berkurung dilaksanakan oleh kerajaan, arahan daripada kerajaan, warga Itali mereka berpusu-pusu pulang ke rumah, pulang ke kampung mereka, menyebabkan coronavirus merebak ke seluruh negara. Jadi kita tidak mahu berlaku seperti itu, seperti di Itali, di mana klusternya merebak dengan cepat dan angka kematiannya telah pun melebihi daripada negara China, iaitu negara yang pada awalnya pusat coronavirus itu berlaku.
Ya, itu yang dijelaskan juga oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas sebelum ini, betapa pentingnya untuk kita putuskan rantaian jangkitan itu, dan ini pula kenyataan terbaru oleh Menteri Pertahanan yang juga sebagai Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang mindianya semalam. Katanya tentera boleh dikerah jika gagal patuh perintah kawalan pergerakan. Dan itu yang dipertimbangkan kerajaan kerana hanya 60% rakyat Malaysia setakat semalam mematuhi perintah kawalan pergerakan pada hari pertama ia dilaksanakan. Jadi katanya jika keadaan masih tidak dapat dikawal sepenuhnya, kemungkinan besar tentera akan digunakan kerana tidak ada pilihan. Pematuhan masih kekal setakat 60% ke 70% sahaja. Ya, betul tu. Kita tak nak perkara seperti memerlukan kerahan tentera yang lebih besar, sebab semalam kita lihat saya berjumpa dengan Datuk Seri Mazlan Lazim, iaitu Ketua Polis Kuala Lumpur. Sekarang ni pihak penguatkuasa mereka telah pun membekukan cuti mereka semata-mata apa? Semata-mata untuk melaksanakan penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan ini kepada kita semua. Jadi kepada mereka yang tidak mempunyai apa-apa urusan yang penting di luar sana, diharapkan supaya duduk saja di rumah supaya anggota penguatkuasa dan sebagainya dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang ini mereka terpaksa bekukan cuti mereka selama 2 minggu, satu jangka masa yang lama untuk melaksanakan perkara tersebut. Cik Razak, kalau kita lihat semalam ada juga kes-kes contohnya di Sungai Petani Kedah, ada individu yang menyatakan bahawa perintah kawalan pergerakan ini adalah satu perkara yang undang-undang yang bodoh katanya, sampaikan polis terpaksa menahan beliau kerana menggunakan kata-kata kesat dan sebagainya. Kemudian ada juga di beberapa negeri, di Kedah juga kalau tak salah saya, terdapat juga kenduri masih lagi diadakan. Polis terpaksa melaksanakan amaran kepada mereka. Ini selepas perutusan khas Perdana Menteri Betul. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sudah pun jelaskan secara ringkas dan mudah. Itulah Fizi dengan Naila. Kita tengok tadi Naila cakap 60 hingga 70%. Ya. Yang 30% ni lagi, buat apa? Perdana Menteri kita sendiri dah cakap duduk diam-diam. Nak kalau kita dalam bahasa lain pun digunakan, please stay at home. Kalau message please stay at home tu tak sampai di Kedah sana, saya tak tahulah nak guna bahasa apa lagi. Tetapi apa yang patut kita lihat adalah apa yang berlaku di Itali sekarang. Dah 2 hari berturut-turut lebih dari 400 mangsa yang mati. Jadi adakah kita ingin menunggu sampai ke tahap di Itali? Kalau kita tengok di Itali, kes pertama 31 Januari. 2 orang pelancong dari China yang diperiksa di Rome positif. Kemudian seminggu lepas itu seorang lelaki warga Itali dihantar pulang dari Wuhan. Jadi kita tengok dari 3 kes sekarang sudah semalam lebih 400, hari sebelum itu lebih 400 meninggal. Jadi kita nak tunggu sampai tahap yang begitu kritikal dan tenat, atau buat masa ini kita ada window of opportunity yang kita ikutlah nasihat sesiapa, Perdana Menteri ke, wartawan ke, tiap-tiap hari berbuih mulut kita kat sini cakap please stay at home. Jadi kalau tak perlu, itulah tanggungjawab masing-masing. Bukannya susah, duduk saja di rumah, buatlah apa pun. Saya duduk di rumah lepas tu dia, saya rasa bagi mereka kan inilah masanya untuk slow down. Kalau tak reti nak buat apa, tidurlah. Tidur tu paling sedap. Ya, kepada majikan di luar sana yang masih lagi berkira-kira nak memberikan cuti kepada pekerja anda apa yang perlu anda lakukan adalah sekarang ini adalah pengorbanan. Kerajaan meminta pengorbanan anda untuk seketika. Ya, betul, untung rugi dan sebagainya itu masuk dalam perkiraan juga, tetapi pengorbanan perlu dilaksanakan untuk kita mengekang wabak COVID-19 ini. Mungkin kita boleh meletakkan satu lagi perspektif barisan hadapan, iaitu para doktor, para jururawat dan sebagainya. Mereka berkorban. Mungkin ada cuti yang dibekukan dan sebagainya. Ada jururawat-jururawat yang telah bersara. Mungkin akan dipanggil semula sekiranya wabak ini tidak dibendung dengan segera. Fikirkan mereka yang berada di barisan hadapan dan fikirkan apa yang boleh kita korbankan. Dan sementara itu ada satu lagi perkara yang perlu kita fikirkan adalah Menteri Pertahanan kita Datuk Seri Ismail Sabri turut juga menggesa lebih 4,000 jemaah tabligh yang menyertai Ijtimak Tabligh di Seri Petaling yang masih lagi belum dikesan untuk segera menjalani saringan, kerana jika tidak sekarang ini polis akan mengesan anda. Kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri.
Dan saya juga meminta kepada kumpulan tabligh yang belum dikesan ini supaya datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya tanpa perlu dicari oleh pihak polis dan sebagainya. Ya, jumlah 4,000 peserta tabligh itu merupakan jumlah yang sangat besar. Sebelum ini kita lihat hanya memerlukan seorang sahaja untuk menjadi super spreader untuk menyebabkan kluster besar itu berlaku. Jadi 4,000 itu angka yang sangat membimbangkan. Kita tidak tahu siapa lagi mereka telah menjangkitkan ataupun menyebarkan penyakit itu. Jadi tolonglah serah diri, tampil diri dan bantu kerajaan mengekang penurunan COVID-19 ini. Dan bercakap tentang usaha untuk mengekang COVID-19 ini bukan sahaja usaha kerajaan sendiri. Ini memerlukan usaha setiap seorang dan setiap lapisan masyarakat, dan ada juga yang melihat kepada komuniti ataupun masyarakat yang paling terjejas akibat perintah kawalan pergerakan ini. Ada golongan yang paling terjejas, yang terpinggir. Jadi ada juga sesegelintir masyarakat yang ingin membantu golongan ini sehingga menumbuhkan satu laman web ataupun satu pertubuhan Kita Jaga Kita. Pasti anda sudah telah pun dengar hashtag itu di Twitter. Ada kata segelintir masyarakat tidak berapa puas hati dengan inisiatif yang dijalankan oleh beberapa pihak berkuasa atau agensi melihat kepada golongan-golongan yang terjejas ini tidak mendapat bantuan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menyenaraikan ke semua tabung-tabung dana dan juga jenis bantuan yang telah disediakan oleh pihak NGO, kumpulan-kumpulan masyarakat dan komuniti, dan ini jenis-jenis charity tabung yang anda boleh bantu, termasuk Mercy Malaysia. Kami juga menghubungi Mercy Malaysia menceritakan tentang peranan yang dimainkan oleh komuniti sivil apabila berdepan dengan bencana, dengan krisis kesihatan ini. Ini antara golongan yang paling terjejas, termasuklah golongan B40, golongan kurang ataupun kelainan upaya, dan juga pekerja-pekerja gaji rendah. Ini antara golongan yang paling terjejas. Jadi anda nak salurkan bantuan, ada disenaraikan di laman web ini. Dan selain itu, ada juga bantuan khusus yang ditubuhkan bagi pelajar-pelajar universiti kerana mereka tidak dapat pulang ke rumah, tidak dapat balik ke kampung. Mereka perlu kekal di universiti, di kampus. Namun kelas juga tidak diadakan, tergendala. Jadi ini antara bantuan sumbangan yang anda boleh lakukan. Beberapa universiti yang telah menyediakan tabung untuk bantu pelajar mereka. Sebagai contoh, Nailah, kita ada lebih kurang 5,600 pelajar dalam kampus di Universiti Utara Malaysia yang memerlukan dana sekurang-kurangnya RM364,000. Dan ada juga universiti-universiti lain, Nailah, seperti yang yang kita paparkan tadi. Itu antara bantuan yang anda boleh salurkan bagi pihak pelajar di universiti juga. Betul tu. Okay. Dan kita juga ada satu bantuan yang sekiranya anda ingin memberi bantuan ataupun anda ingin menyampaikan maklumat itu kepada golongan pelarian juga yang mungkin terjejas dari sudut pendapatan mereka, tidak dapat pekerjaan ataupun memerlukan saringan ujian itu tetapi tidak dapat berkomunikasi bersama pihak berkuasa. Ini perkhidmatan yang disediakan oleh UNHCR memberikan perkhidmatan penterjemahan bahasa. Sekiranya golongan pelarian di luar sana ingin bantuan untuk menterjemahkan bahasa, anda boleh menyampaikan, tolong sampaikan maklumat ini kepada mereka. Ada bantuan bagi mereka untuk berkomunikasi bersama pihak berkuasa dan juga pihak hospital sekiranya mereka memerlukan bantuan. Ya, betul tu. Dan satu individu ataupun komuniti yang mungkin kita terlepas pandang di sini adalah golongan gelandangan. Semalam apabila saya pulang daripada kerja, saya melihat golongan gelandangan, mereka banyak yang sedang tidur di beberapa jalan di sekitar Kuala Lumpur ini. Apabila saya bertanyakan kepada mereka, kerana mereka menyatakan mereka tidak tahu ke mana mereka mahu pergi. Dan kemudian saya pergi kepada rumah transit yang berada di Jalan Pahang. Saya bertanyakan bagaimana operasi di rumah gelandangan tersebut. Ada kaki tangan yang menyatakan kepada saya bahawa rumah transit tersebut akan ditutup kepada golongan gelandangan yang baru mahu mendaftar. Makna kata yang mana yang sedia ada dalam rumah tersebut boleh tinggal di situ dan melakukan aktiviti dan pergi bekerja seperti biasa. Namun
masalahnya adalah mereka menutup pendaftaran baru untuk masuki rumah tersebut sehinggalah dalam tempoh 2 minggu ni. Cik Razak, mungkin saya nak minta sedikit pandangan daripada Cik Razak, mungkin apa yang boleh kita lakukan kepada golongan gelandangan ini. Mereka tidak mempunyai telefon, tidak mempunyai televisyen dan social media dan sebagainya untuk mengetahui maklumat terkini. Mungkin apa perkara yang boleh kita lakukan ataupun mungkin kita boleh minta NGO untuk approach mereka yang berada di luar sana. Saya mendapat berita dari separuh NGO yang mereka pada hari yang pertama mereka masih menyambung usaha untuk memberi makanan. Jadi mereka ni adalah the first kumpulan yang ada perhubungan yang tahu di mana gelandangan dia tahu. Saya rasa mereka sudah kenal siapa gelandangan ini dan mereka perlulah kita gunakan gembelingkan tenaga dari mereka ini untuk kerana mereka ada intimate knowledge siapa di mana dan inilah masanya pihak yang berkuasa untuk melakukan sesuatu agar ini akan menjadi masalah besar kalau kita buat diamnya. Kita tengok sekiranya nanti bila terjadi kita akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Jadi gunakanlah resources yang ada dengan NGO yang mereka di luar sana masih ingin membantu nak menghantar makanan, tetapi gunakanlah niat baik itu untuk benda yang lain supaya dapat kita kesan di mana mereka dan perlu satu action yang precise untuk buat apa dengan mereka ini sebab mereka akan menjadi satu masalah di masa depan. Ya, bercakap tentang bantuan yang diberikan kepada mereka yang paling terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan, ini juga inisiatif kerajaan untuk bantu beri sedikit kelonggaran kepada rakyat, antaranya untuk tangguh bayaran balik pinjaman PTPTN. Penangguhan bayaran PTPTN itu berkuat kuasa serta-merta. Ini laporannya pada 19 Mac selama 3 bulan sehingga 30 Jun 2020. Pengerusi PTPTN Wan Saiful Wan Jan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pengajian Tinggi untuk bersetuju cadangan yang diberikan itu. Dan ini juga salah satu inisiatif iaitu bayaran balik pinjaman buat MARA juga yang ditangguhkan dan juga tawaran diskaun 30% kepada penyewa premis selama 3 bulan. Menterinya Datuk Abdul Latif Ahmad, Kementerian Pembangunan Luar Bandar bersetuju. Katanya penangguhan bayaran balik itu hanya diberikan kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan bayaran balik selama 3 bulan. Jadi ini bagi membantu rakyat sedikit ada kelonggaran berdepan dengan COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan. Dan juga lagi satu, elektrik juga tidak akan dipotong jika lewat bayar dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ini juga kenyataan terbaru semalam. Tidak ada pemotongan bekalan bagi pengguna yang lewat membayar bil elektrik dalam tempoh perintah ini berkuat kuasa 18 Mac sehingga 31 Mac diumumkan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Beberapa inisiatif yang saya kira amat membantu apabila rakyat dibebankan dengan mungkin pemotongan gaji, pemotongan pendapatan itu ataupun income dan juga pekerjaan mereka terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan ini. Betul tu. Sebab mungkin yang mendapat gaji bulanan dan sebagainya mungkin kita boleh menangguhkan sedikit, tetapi kita juga perlu melihat kepada mereka yang bergaji hari, yang dapat gaji hari, yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka ini sangat-sangat memerlukan inisiatif dan juga bantuan-bantuan seperti ini. Kerana tanpa bantuan ataupun inisiatif daripada kerajaan ini mungkin akan membawa kepada beberapa banyak lagi tekanan yang terpaksa mereka hadapi untuk menjalani kehidupan harian sepanjang tempoh 2 minggu Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ya, sebelum kita berhenti seketika, kita ada satu lagi berita kita nak kongsikan. Ini perkembangan antarabangsa sikit. Ada pihak yang ingin mempolitikkan isu ataupun krisis kesihatan ini bukan saja dalam negara kita tapi di luar negara. Ini cerita politik antarabangsa yang tidak reda-reda lagi antara China dan Amerika Syarikat yang kini ada blame game. Naila, kalau kita tengok kita perlu tengok ke Amerika dan China lah. Kita tengok khususnya kepada Washington di mana Donald Trump sendiri dan ahli pentadbirannya sudah kita tahu kan bulan 11 nanti ada pilihan raya. Jadi apa yang perlu ini adalah kita lihat apa yang berlaku sebagai satu daripada kempen lah. So Donald Trump dan pihak pentadbirannya tanpa segan silu menggunakan. Bukan ke satu masa dulu WHO mengata, janganlah kita gunakan nama tempat, nama bangsa, nama binatang supaya tidak ada satu pandangan serong terhadap mereka ini. Bila ada pandangan serong, jadi susahlah kita nak mengawal apa yang berlaku. Bila keluar dari mulut Trump itu sendiri bahawa virus yang datang daripada China itu adalah Chinese virus, kemudian ada pula ahli pentadbiran mengatakan, saya pun tak terfikir, mengatakan virus itu Kung Flu. Jadi memang kalau siapa yang mengikuti perkembangan ini
kebudak-budakan lah, tetapi ada implikasi yang begitu besar. Jadi kita tengok ke Amerika, kita tengok kepada presidennya dan pentadbirannya, tetapi banyak perkara yang kita boleh lihat supaya menjadi batasan kepada kita supaya ikutlah nasihat Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jangan kita blame pada siapa-siapa. Binatang baik, bangsa baik, tempat baik. Okey, apapun siapa yang mula dulu, sebab saya pun dengar cerita bahawa pegawai Cina menyatakan bahawa ada juga orang-orang sebenarnya virus itu datang daripada Amerika lah. Tapi belengga ni kita perlu hentikan seperti yang Cik Razak katakan. Tapi kita nak berhenti rehat dulu seketika. Selepas ini kita nak bincang mengenai inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu mereka yang tidak punya pendapatan sepanjang 2 minggu ini. Jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sila duduk di rumah dan jarakkan diri anda daripada orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tempoh inkubasi COVID-19 adalah selama 14 hari. Kita mempunyai peluang yang tipis untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Jika kita gagal, kemungkinan Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan. Bantulah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan memainkan peranan anda kerana setiap individu bertanggungjawab untuk mengambil segala langkah-langkah pencegahan demi keselamatan diri dan keluarga anda. Kegagalan bukan pilihan di sini. Jika tidak, kita mungkin menghadapi gelombang ketiga virus ini yang akan seterusnya menjadi lebih besar seperti tsunami. Lebih-lebih lagi jika kita mempunyai sikap tidak kisah. Saya merayu kepada semua rakyat Malaysia, sila ambil Perintah Kawalan Pergerakan ini secara serius. Duduk di rumah dan jangan keluar. Hai, bertemu kita lagi dalam Mak Money Pagi. Okey, saya nak terus kepada tabung COVID-19 dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini, di mana yang akan mengendalikannya oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Jadi berada di talian untuk membincangkan mengenai mekanisme pelaksanaannya adalah Tuan Muhammad Zahari Razali, Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana NAKMA Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Mungkin boleh jelaskan mekanisme pelaksanaan tabung COVID-19 ini bagaimana ia sekarang? Ya, terima kasih saudara Afizi dan juga saudari Naila di Astro Awani. Seperti mana yang kita ketahui, tabung COVID-19 telah dilancarkan semasa majlis atau semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Mac yang lalu. Buat permulaan RM1 juta dimasukkan ke dalam tabung ini. Namun begitu tertakluk kepada keadaan semasa, kemungkinan tabung ini akan ditambah. Begitu juga kemungkinan juga akan bertambah dengan penyaluran dana derma yang ikhlas daripada pelbagai pihak, agensi, GLC, syarikat dan juga orang perseorangan. Tuan, siapa yang akan dapatnya Tuan? Ya, ini saya nak perjelaskan bahawa tabung ini sebenarnya untuk mereka yang terkena virus COVID-19, iaitu warga negara Malaysia yang kehilangan pendapatan atau tiada gaji sepanjang tempoh ditahan kerana perintah kuarantin COVID-19 melalui perintah pengawasan dan pemerhatian bagi COVID-19 di bawah Seksyen 15.1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu di bawah Akta 342. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan untuk warga negara Malaysia yang kehilangan pendapatan atau tiada gaji sepanjang tempoh menjalani rawatan, iaitu mereka yang terpaksa di-warded di hospital kerana COVID-19. Dan kadar bantuan yang telah diputuskan oleh kerajaan ialah RM100 sehari sepanjang tempoh ditahan kerana tempoh kuarantin,
dan ataupun menjalani rawatan ward di hospital akibat daripada penyakit COVID-19. Ini yang kita pertimbangkan sekarang, Cik Hafizi. Ya, Tuan, adakah Ya. dana ini sudah pun mula disalurkan kepada mereka yang terjejas ataupun selepas mereka keluar dari hospital? Bagaimana? Sebenarnya selepas mereka keluar daripada hospital ataupun selepas mereka keluar daripada pusat kuarantin. Sebenarnya setakat ini belum ada lagi penerima, bukan kerana tidak ada pertukaran, tetapi sedang diproses. Kita telah mula menerima permohonan-permohonan daripada mereka yang berkenaan dan perkara ini dalam proses lah. Dan untuk pengetahuan semua, kaedah permohonan dia kita boleh online. Permohonan online di laman web www.nadma.gov.my/COVID-19 ataupun secara manual melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dalam program tersebut ataupun dalam permohonan tersebut, beberapa dokumen diperlukanlah. Dalam website pun kita boleh baca, iaitu salinan kad pengenalan, borang-borang dia, surat daripada KKI yang menyatakan kita ni di-warded ataupun di kuarantin. Bukti-bukti ni kan perlu. Akta sumpah dan juga salinan penyata bank, muka depan bank tu. Kerana bayaran ni akan dibuat secara EFT kepada pemohon yang layak dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan yang berjaya. Jadi saya rasa sebarang permohonan boleh rujuk di laman web kita ataupun di laman web saya dah bagi tahu tadi, www.nadma.gov.my/COVID-19 ataupun melalui email kepada TBBN, Tabung Bencana Bantuan Negara, tbbn@nadma.gov.my. Tuan, boleh Satu tanya tak, lagi. Tuan? Oh, okey. Ya. Tuan, boleh tanya, sekarang Boleh. ni selain daripada dana 1 juta diberikan oleh kerajaan dan juga Ya. ada beberapa pihak yang lain mungkin telah pun memberi, mungkin dana yang terkumpul sekarang berapa banyak, Tuan? Dana yang berkumpul sekarang ni saya rasa tidak pun sampai lebih kurang 30,000 daripada penyumbang, tetapi kita juga menerima pertanyaan daripada pelbagai pihak di luar sana yang sudi untuk menyumbangkan dan dalam proses untuk disumbangkan sekarang. Walau bagaimanapun tidaklah perlu dibimbangkan sangat tentang perkara ini kerana kerajaan mempunyai mekanisme dia tersendiri bagi saluran atau penyaluran pertukaran ini. Seperti mana juga kita menghadapi banjir atau bencana-bencana lain, kumpulan wan amanah bantuan bencana negara bersedia untuk diguna pakai. Okey. Jadi sebarang pertanyaan juga Cik Naila dan Cik Hafizi bolehlah rujuk tadi saya bagi tahu TBBN, yang satu lagi ialah paling mudah ialah admi@nadma.gov.my atau bkcovid19@nadma.gov.my. Atau melalui telefon talian am kita 0388704800. Dan untuk pengetahuan Cik Naila dan Cik Hafizi sebarang sumbangan bolehlah disalurkan melalui bank muamalat. Akaun bank muamalat Nadma iaitu bernombor 1601 000 1138 714. Okey. Ada orang yang WhatsApp tanya adakah betul nombor akaun ni. Jadi takut ada viral, ada yang mengambil kesempatan. Saya kata kalau nombor ni tepat. Alright, okey. Jadi jangan bimbang, boleh menyumbang kepada tabung ini. Okey, Kita baiklah. ingat bahawa pengurusan bencana ni tanggungjawab semua. Alright, bukan baiklah. tanggungjawab kerajaan sahaja. Okey, terima kasih Tuan. Timbalan Ketua Ya. Pengarah Nadma, Tuan Muhammad Zahari Razali atas maklumat itu. Jadi Warni Pagi berakhir di sini. Diharapkan kita semua masih berada dalam keadaan bersiap siaga dan juga bersedia dan sentiasa melakukan kecerdasan yang positif. Okey, saya Hafiz Zaman. Dan saya Nalda, jumpa lagi.